Biar recording dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita mulakan dengan sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang sekali lagi menemukan kita bercuti panjang hari Sabtu, Ahad, Isnin dan Selasa ya. Saya percaya ramai di antara rakan-rakan kita yang lain pun juga ya bercuti panjang. Kita hari ini kita sambung lagi perkongsian kita, masih lagi mengenal kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha ya. Alif lam ha, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sehingga kini sudah boleh memahami konsep-konsep 3 huruf akar dan kata dasar ya. Sebanyak latihan kita buat, pembentukan kalimah kita tunjukkan on the screen tu ya. Kita memperkenalkan 3 huruf akar dengan kata dasar ya. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas ya apa yang dimasukkan 3 huruf akar kepada kalimah dan kata dasar ya. 3 huruf akar ialah 3 huruf yang digunakan untuk pembentukan kalimah. Dan 3 huruf akar dia tidak ada makna lagi ya, dia hanya huruf saja. Untuk memberi makna, kita perlu membentuk perkataan dulu. Dan perkataan itulah yang dipanggilkan kata dasar ya. Kalau kita nak gunakan terminologi kata akar pun boleh. Bila kita kata kata tu dia adalah perkataan. Kalau huruf dia belum lagi perkataan, dia tidak ada makna. Tetapi kalau kita kata kata akar ataupun kata dasar, dia sudah ada makna ya, sebab dia ada perkataan. Dan kata akar dan kata dasar biasanya apa kita buat? Kita sambung saja 3 huruf akar tu. Kaftaba contohnya kita sambung menjadi kataba. Nah, bila kataba dia sudah jadi perkataan, dipanggil kata dasar ataupun kata akar. Dan dia sudah mempunyai makna iaitu menulis. Menulis ya. So kataba dia belum lagi fi'il madhi, dia belum lagi fi'il mudhari', dia belum lagi fi'il amar dan isim-isim yang tertentu dia belum lagi ya. Dia hanya makna yang paling asas saja. Dia adalah sumber pembentukan kalimah-kalimah Al-Quran. So daripada kata dasar lah barulah kita boleh membentuk kalimah dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul dan isim masdar. Ya. Dan semua yang 6 ni kita panggilkan kata terbitan. Kata terbitan yang dibangunkan daripada kata dasar ya. So apabila kita membangunkan kata terbitan, kita menggunakan huruf di dalam kata dasar, bukannya kata akar ya. Bukannya huruf akar. Ya, kita menggunakan huruf di dalam kata dasar sebab sebelum kata terbitan kita bina dulu kata dasar. Jadi daripada kata dasar itulah kita akan menggunakan 3 huruf dalam kata dasar tu ke dalam kata membentuk kata terbitan dengan menggunakan acuan-acuan yang tertentu ya. Nah, jadi acuan tu sangat penting untuk kita kenal dia ya. Nah, supaya kita dapat membina kata terbitan. Kalau saya nak kongsikan on the screen sekarang, kata acuan tu ialah yang ni lah yang saya selalu kongsikan tiap-tiap pagi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni adalah acuan ya. Acuan kata terbitan. Untuk membina kata terbitan, kata dasar akan menggunakan acuan ini ya untuk membina
kata terbitan. Cuba mana yang tuan-tuan lihat, semua daripada wazan 1, wazan 10 ni, ia adalah acuan kepada kata terbitan kepada kalimah-kalimah Al-Quran. So daripada sinilah kalimah-kalimah Al-Quran dibina, ya, dan dibentuk. Ya. Dan semua kata terbitan dia berkait dengan jenis yang di atas tu dan juga wazan yang di kanan ataupun di kiri, ya. So semua kata terbitan, ya, dia bila membentuk kata terbitan dia mesti diikatkan dengan jenis dan wazan, ya. So kita mesti tahu dua perkara ni, jenis dia apa dan wazan dia apa, ya. Barulah kita dapat mengenal kata terbitan. Yang ni hanya acuan. Yang digunakan fa'il lam ni adalah acuan. Di dalam kalimah Al-Quran, kata 3 hurufnya bukannya fa'il lam, ya. Kata 3 hurufnya berbeza-beza mengikut konteks, ya, kalimah tu dan konteks ayat itu. Nah, itu sebagai peringatan saja, ya. Sebab tiap-tiap hari kita menunjukkan konsep ni, jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh pelan-pelan mengenal, ya. Okey, saya terus kongsikan ayat yang kita berkongsikan itu, iaitu ilahum ma'allahi bal aksaruhum la ya'lamun. Kita sekarang tengah membincangkan kalimah aksaruhum, ya. Aksaruhum, saya kongsikan balik kerja kita hari itu, ya, iaitu aksaru, ya, aksaruhum adalah pertalian ada dua kalimah di sini, ya, iaitu aksaru dengan hum, ya. Aksaru, pertalian ni dipanggilkan idhafah, ya. Apa dia idhafah? Ialah sandaran, ya, dua kalimah isim ataupun ismun. Aksaru bermakna, aksaru ialah kalimah isim, hum pun kalimah isim. Dia untuk menjadi idhafah dia mesti kalimah kata nama, ya, kalimah isim. Dia tidak boleh kalimah harfun, tidak boleh kalimah fi'lun, tak boleh. Dia tak jadi idhafah. So idhafah mestilah syarat pertama dua kata nama yang berturutan. Nah, so di sini kita jelaskan, nampak aksaru adalah satu kata nama, hum pun satu kata nama. So dia sudah membentuk pertalian yang dipanggilkan idhafah, ya. Makna kepada aksaru ni adalah daripada kasirun, maknanya banyak. Bila dia mengambil bentuk aksaru, ya, aksaru ni tuan-tuan boleh lihat di sini, ya. Apakah bentuk aksaru tu? Bentuk ini, ya, cuba tengok. Aksaru ni sini, ya, kita tunjukkan di bawah ni boleh juga, ya. Aksaru tu ialah yang ini, ya, dan dia mengambil bentuk acuan af'alu. Ya, aksaru af'alu. Ya, ni samalah. Aksaru ni, ya, yang kalimah yang sama tu dia mengambil acuan af'alu. So bila apa-apa saja kalimah yang mengambil bentuk af'alu, dia adalah dipanggilkan isim tafdil, ya. Ismun tafdilun. Kata nama superlatif. Akbaru, arhamu, apa lagi? Ahkamu, ahsanu, ajmalu, a'lamu. Semua itu adalah apa? Isim tafdil. Okey. Cuba kita teruskan perkongsian yang kita dah buat tu. Okey. Jadi aksaru ialah yang ini komponen, dia ada dua komponen, aksaru dengan hum.
Jadi aksaru tu kita terangkan di sini, aksaru ialah isim tafdil, ya. Tafdilun, ya, dia punya jantina dia muzakkar, dan bilangan dia mufrad, ya, yang marfu, ya, mufrad yang marfu. Ra baris depan, ya, bermakna dia marfu lah, ya. Komponen yang kedua home tu ialah sebab dia adalah idhafah tadi, mana home tu adalah mudhafun ilaih, ya. Dia adalah mudhafun ilaih. Ada sebut tak mudhafun ilaih sini? Okey, sepatutnya sini dia sebutnya mudhaf isim dhamir, ya. Home pula, home adalah isim dhamir muzakkar jamak ghaibun, majrur. Kenapa dia majrur? Kerana dia adalah mudhafun ilaih, ya, mudhafun ilaih. Okey. Dan kita kongsikan juga hari itu pembentukan aksaru daripada kaf, kaf, sa dengan ra, ya, kaf, sa dengan ra membentuk, ini dipanggilkan 3 huruf akar, ya. So belum ada makna, ya. So bila nak memberi makna kepada, kena bentukkan kalimah yang dipanggilkan kata dasar kasura, ya. Untuk kaf sara dia mengambil sa tu mengambil baris hadapan, ya, kasura. Di manakah acuan kepada kasura ni? Tuan-tuan boleh lihat di sini, ya, iaitu fi'il madhi maklum wazan satu, dia ada 3 bentuk, ya, 3 bentuk. Penulisan kata dasar sama dengan fi'il madhi maklum wazan satu, ya, sama, ya. Jadi kita gunakan ni. So kasura tu mengambil bentuk yang inilah fa'ula ni, ya, kasura. Dia bukannya kasara, bukannya kasira, ya. Dia adalah kasura. So dia ambil bentuk yang ketiga wazan satu tapi bentuk kasura. Itulah terbenanya kata dasar, ya. Kata dasar bagi kaf sara menjadi kasura. Kasura ni dia dalam bentuk kata kerja, ya. Yang paling asal iaitu memperbanyakkan. Ya. Kemudian dia nak membentuk aksaru tu, dia mengambil acuan, sebab dia mengambil acuan af'alu, ya, jadilah dia aksaru, ya. So bila dia bentuk aksaru, ya, dia ada 2 kemungkinan, ya. Aksaru di dalam Al-Quran mengambil peranan 2 situasi. Satu dipanggilkan isim tafdil, dalam konteks ni dia isim tafdil, iaitu yang paling banyak, ya, yang paling banyak, superlatif tafdil, ya. Okey, yang kedua, aksaru juga boleh mengambil peranan sebagai dipanggil isim perbandingan, ya. Isim perbandingan dipanggilkan al-muqarinu, ya, muqarin. Muqarin ialah perbandingan. Kalau tafdil ialah superlatif, ya. Daripada qarin, qarin tu maknanya pasangan, ya. Qarin tu ialah kawan, biasanya pasangan lah, ya, kawan yang seorang lagi, ya. Itu manakan qarin, ya. Kalau kita ada kawan dia panggilkan qarin. Jadi dia nak bandingkan dengan kawan satu lagi tu, dipanggilkan isim al-muqarinu, ya, al-muqarin. Tapi al-muqarin, dia kalau muqarin dia selepas aksaru ni, kalimah aksaru dia ada min, ya. So dalam ni dia tidak ada min, dia ada hum, ya. Bila aksaru kemudian ada satu kalimah selepasnya yang dibentukkan dalam bentuk idhafah, maknanya dia mengambil
format isim tafdil, iaitu superlatif. Bukannya komparatif, ya. Muqarin tadi ialah komparatif, ya. Cuba kita lihat beberapa contoh lain, ya. Nah, selain pada aksaruhum, untuk kita mengenal isim tafdil, iaitu superlatif. Kita ambil contoh dalam surah Yusuf, ya. Surah Yusuf sebagai contohnya ialah ayat 64, ada ayat yang apa? Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Cuba kita tengok ayat tu, dan kita gunakan Digital Quran Tafsir dan Pro, ya. Ini tuan-puan lihat, ya. Okey. Mana isim tafdilnya arhamu, sama dengan tadi. Yang tadi ialah aksaru, yakni arhamu, daripada 3 huruf akar ra, ha, mim menjadi arhamu. Yang tadi kaf, sa, ra menjadi aksaru. Lihat bentuk dia, dia tetap mengambil acuan af'alu, ya. Keacuan bermakna ra ni ialah fa, ha ni ain, mim tu ada lam dia. Menjadi af'alu, itu acuan dia, ya. Okey, kita tunjukkan sekali lagi acuan dia tadi. Yang ni tadi, ya. Af'alu, yang ni. Ya, af'alu. Kalau yang kaftara dia jadi aksaru. Kalau ra, ha, mim dia jadi arhamu. Okey. Now, bila arhamu ada kalimah isim yang kedua, jadi arhamu ar-rahimin sudah menjadi idhafah. Ya, dia bentuk dia sudah menjadi dua gabungan dua ni sudah menjadi bentuk idhafah. Arhamur rahimin. Arhamu ialah yang paling menyayangi di kalangan orang-orang yang menyayangi. Itu dimasukkan, ya. Masukkan dia dalam konteks kepunyaan, ya. Dalam konteks kepunyaan, idhafah dalam konteks kepunyaan. So, dia mesti ada kalimah pertama dalam idhafah, dia mengambil peranan sebagai mudhaf. Arhamar ar-rahimina mengambil peranan sebagai mudhafun ilaih. Itu dalam konteks idhafah. Dalam konsep isim tafdil, arhamu ni isim tafdilnya, kalimah yang menilaikan, ya, yang diberikan penilaian tu bermakna yang paling menyayangi. Dia mesti ada kumpulan dia, ya. Dia mesti ada kumpulan dia sebagai mudhafun ilaih, itu ialah kumpulan dia. Okey, ini kumpulan dia. Kumpulan kepada arhamu tu ialah apa dia? Ar-rahimin. Maknanya arhamu ni, yang seorang ni, dia adalah seorang daripada yang ramai ni. So yang kumpulan tu mesti jamak, ya, mesti ramai. Sebab nak mengatakan dialah yang terbaik di antara yang kumpulan ni. Itulah konsep isim tafdil, ya. Macam tadi juga kalau kita kasih aksaruhum, ya, aksaruhum, kalau kita boleh tengok balik, imbas balik, aksaruhum, aksaru ialah orang yang nak diceritakan tu, kumpulan dia siapa? Hum. Hum tu mereka tu, maknanya dia inilah yang terbaik di antara mereka ini. Ya, itulah konstruk, ya, konstruk isim tafdil. Ambil warna merah. Ya, yang ni orang yang kita nak ceritakan tu, iaitu yang paling banyak, ataupun sesuatu, ataupun orang, sesuatu yang
sesuatu yang paling banyak tu dia mesti ada kumpulan dia. Kumpulan dia home lah. Home tu ialah ya, dia ni yang paling banyak daripada mereka-mereka ini. Itu masukkan isim tafdhil. So bila dia yang paling banyak daripada mereka ni, itulah yang dinamakan kebanyakan mereka. Dia memberi arti kebanyakan mereka, aksaruhum, ya. So dia mesti ada dua komponen. Komponen isim tafdilnya, kemudian komponen kumpulan dia mesti ada, ya. Dan kedua-dua tu membentuk idhafah. So bila berlaku macam tu, kita tahulah kalimah pertama tu adalah isim tafdil. Okey. Itu bentuk, ya. Bentuk macam mana kita nak mengenal isim tafdil, ya. Kita ambil contoh sekali lagi yang tadi, bentuk dia pun sama, ya. Iaitu dia ada perkara yang nak dinilaikan itu, ya, iaitu arhamu, kalimah yang nak diberikan penilaian tu arhamu, dan dia mesti ada kumpulan dia, iaitu ar-rahimin. Maknanya dia ni lah yang paling penyayang, yang daripada, bila kata paling penyayang mesti ada kumpulan. Kumpulan di mana? Ar-rahimin. Ya. Jadi wa huwa arhamur rahimin, dan dialah arhamu yang paling menyayangi di antara orang-orang ar-rahimin, ialah orang-orang yang penyayang. Itulah bentuk isim tafdil, ya. Dia mesti ada dua komponen tu, ya. Cuba kita tengok satu lagi contoh dalam surah Hud. Surah Hud ialah surah ke-11 ayat 45. Ini kita ambil yang senang-senang dulu, ya. Ayat 45 sama je kan saya, nampak bentuk dia sama je. Ya, dia ada isim tafdil dia lah ahkamu, daripada hakama, ya. Ini isim tafdil dia. So untuk menjadikan dia isim tafdil, dia mesti ada kumpulan dia. Siapakah kumpulan dia? Ialah al-hakimin. Maknanya ahkamu ni apa dia? Hakim, ya. Ahkam, orang yang judge, judge lah. Apa judge yang bahasa Melayu, ya? Mengadili. Mengadili. Hakim kan? Hakim. Yang mengadil. Hakim. Yang betul hakim lah. Judge lah. Hakim lah. Okey. Maknanya dialah hakim yang paling adil, ya, daripada kumpulan-kumpulan hakim. Itu maksudnya. Ahkamun hakimin. So dia mesti ada dua tu, ya. Dia tak boleh bergantung satu saja. Dia mesti ada kumpulan dia, menunjukkan best of something, the best of the group. So dia mesti ada kumpulan dia. Itulah bentuk-bentuk superlatif, ya, superlatif. Kita ada masa 3 minit lagi, mungkin kita cuba lihat kalaulah dia dalam bentuk komparatif lah, al-muqarin, bentuk dia macam mana, ya. Dia masih lagi ada isim ni, tapi dia tidak ada kumpulan. Sebab dia hanya nak membandingkan saja, ya. Cuba kita ambil beberapa contoh. Kata dalam surah Al-Baqarah 217, ya. 217. Kalimah dia apa? Akbaru, ya. Allahu Akbar tu, yang tu adalah superlatif, ya.
bila dia nak membentuk dalam bentuk komparatif 217 dah sampai dah. Okay. 15, 16, 17. Mana dia? Ni kalimah akbaru, tetapi bila dia nak digunakan sebagai komparatif, dia ada pertama isim tafdil tadi, dan dia mesti ada harfun jar min, dari. Tu dia punya pasangan dia. Cara kita nak mengenal, ya. Ambil warna hijau, ya. So dia mesti ada dua ni sekali. Ya, yang ni masih lagi dipanggil isim tafdil, tapi dalam bentuk, kalau kita nak namakan dia isim muqarin pun boleh, ya. Ini isim al-muqarin, dia ada min. Maknanya dia nak compare, dia nak membandingkan. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Ya, dan fitnah itu adalah lebih besar dan lebih dahsyat daripada pembunuhan. Itu maksud dia, ya. Dia nak membandingkan, mesti ada A, mesti ada B, ya. Item A ialah yang ini, al-fitnah, dan dia nak bandingkan dengan item kedua, al-qatlu. Ya, fitnah dengan pembunuhan. Jadi Allah kata, ya, fitnah adalah lebih buruk, lebih dahsyat, ya, dan lebih besar daripada pembunuhan, ya. Sebab tu di dalam ayat ni dibenarkan pembunuhan berlaku di atas sebab musuh-musuh Islam tu telah, ya, memerangi orang-orang Islam, maka dibenarkan orang Islam membunuh mereka sebab dia memerangi, ya. Kalau dia tak memerangi Islam, tak boleh kita bunuh, ya. Jadi dalam keadaan mereka memerangi orang Islam, itulah dinamakan berlakunya fitnah. Jadi bila berlakunya fitnah, jadi pembunuhan akan berlaku. Mana orang Islam boleh membunuh orang-orang yang memusuhi Islam tu. Jadi fitnah tu adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan, ya. So digunakan min, ya. Wal fitnatu akbaru minal qatli, ya. Kita tengok ada tak contoh-contoh lain senang. Okey, ada beberapa contoh lain, tapi mungkin yang tu dia tak direct macam ni, ya. So yang ni pun cukup, ya, untuk hari ini kita memperkenalkan dua konsep, ya. Afdalu, af'alu, satu dalam bentuk superlatif isim tafdil, dan satu lagi dalam bentuk isim muqarin, ya, ataupun ismul muqarin. Kalau nak saya hijaukan muqarin boleh. Kita gunakan leksi Logos 47 sekarang, ya. Kita pergi ke leksi Logos sebab kadang-kadang kalau kita sebut saja dia tak berapa jelas. Mana dia? Leksi Logos. So isim tafdil ialah hamzah qata', hamzah wasal, sim, mim, tafdil. Ta, fa, dot, ya, lam. Itu isim tafdil. So yang ni dipanggilkan superlatif, ya. Yang itu ialah isim, kopikan dia, bawa ke sini, muqarinun, ya. Muqarinun, mim, qaf, alif, ra, nun.
muqarinun, ya. Kalau kita bariskan tu boleh letakkan baris, tapi walaupun tidak baris kita boleh menyebutnya, iaitu ismun tafdilun, ismun muqarinun. Ya, kalau nak letakkan alif lam ta'rifat pun boleh, ya. Ismut, yani ismut tafdilun. Ta ni ialah ta syamsiah, ya, huruf syamsiah, jadi kita tasydidkan dia. Kalau kita nak letak alif lam ta'rifah, tasydidkan dia, ismut tafdil, ya, tafdilu. Yang ni pula kalau nak letakkan alif lam syamsiah, alif lam ta'rifah, dia mengambil alif lam qamariyah. Jadi ismul muqarinum, ismul muqarinum, ya. Kita boleh kata isim tafdil ataupun isim muqarin, ya, itu. Ya, yang ni ialah mungkin saya tekskan dia, letakkan tag, yang ni ialah superlatif. Kena guna bahasa Inggeris pula, ya. Yang ni ialah comparative. Okey. Satu superlatif. Ya, isim tabi ialah superlatif, isim muqarin ialah comparative, ya. Tu comparative dia ada menggunakan min selepasnya. Kalau isim tafdil dia mesti ada kumpulan dia. Itulah bentuk-bentuk, ya, tanda-tanda kita nak mengenal, ya. So kalau kita balik kepada clear drawing, balik kepada contoh tadi, apa dia, wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini ialah muqarin, ya. Dia membandingkan yang fitnah tu adalah lebih dahsyat, lebih besar daripada pembunuhan, ya. Yang tadi aksaru tadi ialah dalam ayat berapa tu? 27:61, ya. Cuba kita tengok di sini 27:61. 27:61. Apa dah? Wah, ini 61. Ini dia, ya. Aksaruhum ialah isim tafdil, ya, sebab dia ada isim tafdilnya dan ada kumpulan dia, ya. Itulah kalau kita tekan di sini di sini dia tidak menerangkan, ya, menerangkan secara detail, ya. Dia tak ada, dia kata sini aksaru hanya kata benda, isim saja. Hum ni pun dia kata ganti orang saja, ya. Tetapi yang inilah dimasukkan isim tafdil, ini kumpulan dia, ya, dan diberikan mana kebanyakan mereka. Okey, saya ingat cukup untuk hari ini perkongsian kita, iaitu perkongsian membabitkan ayat apa tu? Ailahun ma'allahi bal aksaruhum, ya. So bila tuan-tuan melihat kalimah macam ni nanti, patutnya sudah mengenai ini adalah bentuk isim tafdil. Aksaruhum tadi kita ambil contoh apa? Arhamur rahimin, ahkamul hakimin, ya, dan sebagainya. Ya, itulah contoh-contoh dalam Al-Quran macam mana kalimah isim tafdil digunakan, ya. InsyaAllah besok kita habiskan dengan la ya'lamu ni. Kita habiskan ayat ni dan kita akan sambung dengan
ayat-ayatnya selepasnya insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.